Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul kiram, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita boleh sambung baca buku kita ini, Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Sehingga Ustaz kita berhenti muka surat 8. Itu perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia dengan sia-sia dan diacuhkan, tetapi dia membebani kewajiban kepada mereka memberikan perintah dan larangan. Allah mewajibkan mereka untuk memahami petunjuknya. Itu bahasa dia pakai. Allah mewajibkan kepada kita untuk memahami petunjuknya, baik secara menyeluruh ataupun terperinci. Allah membahagi mereka kepada orang-orang celaka dan orang-orang bahagia. Bagi setiap bagi setiap dari kedua golongan ini ada tempatnya. Allah Azza wa Jal memberikan bahan bagi mereka untuk ilmu dan amal berupa hati, pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh sebagai nikmat daripada Allah dan keutamaan darinya. Barang siapa yang menggunakan kesemua ini untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala dan menempuh jalan untuk mengenalnya dengan apa yang Allah telah berikan bimbingan kepadanya, dan dia tidak berpaling, maka sesungguhnya dia telah bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya, dan dia telah menempuh jalan menuju keredaan Allah Jalla wa'ala. Adapun barang siapa yang menggunakannya untuk mengikuti keinginan nafsu dan syahwat serta tidak menjaga hak-hak Allah, maka dia akan rugi apabila ia ditanya atas kesemuanya itu. Dia akan bersedih dengan kesedihan yang panjang, kerana sungguh yang akan dihisap, diperhitungkan atas seluruh anggota tubuh ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini ikhwatul iman, Imam Ibn Qayyim sebut tentang yang pertama, ikhwatul iman, bahawa ini ayat daripada akhir surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah, bahawa bagaimana terfikir dalam pemikiran manusia bahawa Allah menciptakan dia dan Allah membiarkan dia tanpa hala tuju. Bagaimana itu terfikir? Ayahsabu dengan istifham tetapi secara ingkari, satu pertanyaan yang diingkarkan oleh Allah. Sebenarnya tidak begitu. Bagaimana manusia terfikir Allah bagi macam ni punya elok, bagi otak, bagi macam-macam. Otak pun Tuhan bagi, kepala otak pun Tuhan bagi kat kita ni macam-macam. Tapi insan terfikir untuk tidak taat kepada Allah. Bagaimana mungkin? Itu ada ayat dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Ini satu pertanyaan, kaifa. Macam mana ni jadi lagu ni? Petunjuk ada ini. Imam Ibn Qayyim kata Allah bagi pendengaran, penglihatan, hati. Ini semua digunakan sebagai modal untuk taat kepada Allah.
Pasal itu ikhwan, kita dilahirkan ke muka alam ni dengan kosong. Kita tak ada apa-apa. Siapa beranak kaya raya? Tak ada. Sekarang kita kaya, kita mewarisi kekayaan. Masa kita beranak, kita kosong. Tapi ini ada. Ini ayat daripada surah An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Barulah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Baru diberi pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Guna semua benda ni untuk mencapai satu kedudukan syukur kepada Allah. Jadi ini Imam Ibn Qayyim bagi ingat ikhwatul iman, Allah mewajibkan kepada kita untuk memahami. Pasal itu dalam pelajaran kita ini, kita berjumpa dengan perkataan maqasid syariah. Maqasid syariah. Apa makna maqasid? Maksud. Syariah itu hukum hakam Allah. Apa dia maksud daripada hukum hakam ini? Kita bayar zakat, ialah salah satunya dia rukun Islam. Yang keduanya, ini menunaikan perintah. Tapi maqasid zakat itu apa? Bukan saja kita diperintah memahami dalil zakat itu wajib, tapi mesti memahami maqasid syariah yang Nabi sebut, khudh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kau ambil harta orang-orang kaya, kemudian pulangkan harta itu kepada orang miskin. Supaya apa? Wa tuzakkihim wa tutahhiru wa tuzakkihim, supaya harta itu membersihkan jiwa tuan yang punya harta, kawan yang menerima zakat daripada harta zakat orang kaya, jiwa dia pun dibersihkan, dan harta si kaya itu juga dibersihkan oleh Allah. Dia ada maqasid. Kita sembahyang subuh 2 rakaat, ini ubudiyah. Tetapi maqasidul ibadah itu wujud. Itu wujud. Kata Imam Ahmad, kata orang pada Imam Ahmad, awak ini seorang yang saleh, seorang yang warak, dan kami mendapati pada diri awak ini satu orang yang ikhlas kepada Allah. Ini perkataan orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ada diulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ahmad, untuk mengaku aku ini ikhlas, aku sangat takut kepada Allah. Tetapi ibadat satu benda yang aku suka mengerjakannya. Ada tengok maqasid dia, sangat halus, tak nampak dengan mata. Tapi kalau kita belajar dalam tasawuf, kita kena pulun nak jadi orang yang ikhlas. Tapi di sisi imam-imam sunnah, mereka takut nak mendakwa mereka orang ikhlas. Takut. Kata awak ni hebat, boleh mengapai hadis. Imam Ahmad di antara imamnya awal, seingat saya, yang berbicara soal sanad, dihimpun dalam Musnad Ahmad. Kita tak panggil Sunan Ahmad, kita panggil Musnad Ahmad. Dihimpun sanad-sanad hadis itu, dan dia bicara. Di antara imamnya awal buat kerja besar ini. Musnad Ahmad itu kitab yang cukup besar. Orang kata nak mengapai sanad ini bukan main, bukan senang. Bagaimana awak boleh mengapai berjuta, berpuluh ribu? Awak ini seorang yang ikhlas. Apa dia jawab? Dia kata, sesungguhnya ilmu hadis adalah satu ilmu yang aku sangat suka. Untuk mendakwa aku ikhlas dengannya, aku sangat takut kepada Allah. Itu tengok. Nanti Imam Ghazali menyatakan, satu orang bila dia sampai pada keadaan ini, sebab bila satu orang tu mengaku dia ikhlas, saya ikhlas, saya warak, saya saleh, hati-hati. Ini satu hubungan yang tinggi dengan Tuhan. Siapa boleh pergi takat tu? Muhammad. Tak ada orang lain. Saya cuba diri saya nak jadi orang ikhlas. Itu pun dakwaan yang sangat menggegarkan. Kemana perjalanan kita? Saya suka perjalanan orang saleh. Saya suka dengan perjalanan ni. Mudah-mudahan di hujung hidup kita Tuhan campak hasil dia. Sekarang ini saya ikhlas. Jangan main-main.
Ini orang Arab dalam syair dia katakan, ramai orang mengaku ada hubungan dengan Laila, tapi Laila tak tahu pun dia ada hubungan dengan dia. Ramai orang mengaku kerana Allah, sampai di hari akhirat keluar cacatan dia buat kerana Allah. Jadi bila kita dakwa kita ada hubungan dengan Allah, ikhlas adalah suatu hubungan intim dengan Tuhan. Siapa dia ikhlas? Allah isytiharkan Muhammad. Pasal itu apa yang kita nak kena buat ini ikhlas? Nak berjalan seperti berjalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih daripada itu. Dan tidak mengharapkan benda pelik-pelik apa pun. Ikut mengaji lepas ni tak kena JST, kena. Tajuk mendatangkan marah. Tak ada ikhlas, tidak ada benda pelik. Peliknya manusia tidak boleh ikut orang yang telah ditabalkan sebagai orang yang ikhlas. Apabila Allah isytihar Muhammad sebagai orang yang cukup bersih, tiba-tiba ada orang tak ikut Muhammad, orang ini bermasalah. Apabila kita mendakwa kita ikhlas kepada Allah tapi kita tak ikut Muhammad, dakwaan ini sangat besar di hadapan Allah. Ini bukan dakwaan baik, dakwaan mencelakakan nasib kita di hari akhirat. Kau boleh ikhlas tanpa ikut Muhammad, siapa kau? Jangan main ikhwan. Kalau saya mendakwa kenal sahabat, tapi sahabat tak tahulah, kata saya kenal dia, bagus saya tahu dia suka apa saya tahu. Kata sahabat lain jumpa sahabat, yang kenal mamak tu, dia kata rapat dengan dia. Kata sahabat kelepiang, tak kenal pun. Satu masalah dekat saya, kalau kawan tu mai balik jumpa saya, hang kata hang kenal dia, aku tanya sendiri dia tak kenal hang. Dudak pada jantung kita, dudak. Bagaimana insan mengaku ada hubungan yang sangat hebat. Makam ikhlas ni makam yang cukup hebat. Kata Imam Ahmad, ilmu, ibadah, sunnah, satu benda yang jiwa aku suka buat. Tetapi fa'amal ikhlas fasyadid, adapun ikhlas dia satu benda yang cukup sukar untuk kita miliki. Jadi nak tengok ikhlas, tengoklah Muhammad. Nak tengok syukur, tengoklah Muhammad. Tak ada orang lain dah kita nak tengok. Dan ada beberapa orang di kalangan umat ini yang mereka belajar dengan Nabi, mereka sahabat Nabi, yang Nabi kaitkan mereka dengan ikhlas, Nabi kaitkan mereka dengan kesyukuran. Tengoklah orang-orang ni. Lain, ini semua kedudukan yang tinggi ikhwatul iman. Tapi Allah mensyaratkan, wa ma umiru illa liya'budullah, dalam ibadat ini mukhlishina lahuddin. Kita kena ada ikhlas kepada Allah. Untuk kalau kita kata saya dah ikhlas, kadang-kadang kita kata saya buat kerja ni ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan ucapan itu hanya pada bahasa saja. Orang kata nak bagi orang faham. Orang putih kata apa? Honestly. Betul ya? Honestly lah. Betul-betul cakap dia kata honestly aku beritahu. Mudah-mudahan dia nak abang kata itu maksud dia buat kerja, bukan dia mendakwa dia ikhlas. Sebab mendakwa ikhlas terkejut para malaikat. Ini dakwaan yang keras, fasyadid, dakwaan yang keras. Dan antum tengok dalam ayat akhir surah Al-Kahfi dan 112 Al-Baqarah, setelah Allah minta kita berusaha menjadi orang yang ikhlas, Allah minta benda yang kedua setinggi dengan ikhlas, wa huwa muhsin, mesti mengikut Muhammad. Itulah dia ikhwan. Pasal itu bila Nabi salat, Aisyah juga tengok ni apa nama, Al-Mughirah bin Syu'bah juga tengok sampai bengkak kaki Nabi. Apa Nabi ucap? Uhibbu, aku suka, aku nak abdan syakura, aku suka, aku nak jadi hamba yang syukur. Dia tak kata dia bersyukur, aku suka. Nampak ikhwan? Kita belajar dalam ilmu tasawuf, kita sampai satu makam kita ikhlas. Dahsyat ikhwan. Biar fikir dia apalah. Itu saya kata apa, itu urusan orang, bacalah urusan kita. Nabi sendiri kata uhibbu, aku suka. Pasal itu kita guna bahasa Nabi. Pelajaran kemarin antum ingat apa kata Imam Al-Auza'i? Berkatalah seperti qul bima qalu, katalah macam mana sahabat cakap. Cakaplah seperti mana Nabi cakap. Ini ayat awal daripada surah Al-Hujurat.
ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Orang beriman, sentiasalah kamu duduk di belakang Allah dan Rasul, jangan ke depan. Wattaqullah, mujahadalah dalam takwa kamu kepada Allah. Lepas itu Nabi kata, aku suka menjadi uhibbu, sampai tempat kaki dia bengkak, semayang, berdoa, sujud, takut Allah. Bila Nabi i'tidal, anda tengok bacaan Nabi i'tidal. Lepas itu kata Imam Ibn Taymiyah dalam buku dia Tazkiyatun Nufus ataupun di dalam buku dia Makarimul Akhlaq, dia kata, kalau kita boleh baca semua apa yang Nabi baca, kita akan sampai kepada makam tazkiyah, pembersihan. Kita boleh buat apa yang Nabi buat, kita akan sampai, insya-Allah. Kita akan sampai. Tapi siapa yang meninggalkan bacaan Nabi, wirid Nabi, sebutan Nabi, harapan dia tinggi nak sampai, kemungkinan itu harapan dia tak sampai. Pasal Nabi dah sampai pada makam hamba. Baginda salat, di antara benda bacaan baginda tak pernah tinggal, menggambarkan dahsyatnya Nabi. Dia tak sebut dia sampai pada tempat tu, tapi uhibbu, aku sangat suka menjadi hamba yang bersyukur. Kita pun demikian ikhwan, aku sangat suka belajar sunnah, aku suka buat taat kepada Allah. Kerana kesukaan kita itu, mudah-mudahan Allah campurkan rezeki hasil daripada kesukaan kita itu. Nabi bila i'tidal, sami'allahu liman hamidah, mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlas sana'i wal majdi, ma ahaqu qala al-'abdu kulluna lakal 'abdu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Bila dia i'tidal, dia suka baca yang ni tengah-tengah malam. Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang puji dia. Macam mana kita puji Allah? Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan keduanya. Siapa larat puji Allah lagu tu? Tak larat. Habis nak sampai makan ikhlas dan dah syukur, macam mana? Tak boleh puji Allah. Tapi Allah mengilhamkan kepada Rasul dia, mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma. Puji kepada Allah ini, Allah suka kita dengan puji, dan puji pada Allah itu memenuhi ruang langit dan bumi dan di antara keduanya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sesudah daripada keduanya memenuhi lagi. Kita tak tahu, yang kita tahu alam ni dekat dunia aja. Lepas daripada tu pun kepujian penuh di sisi Allah. Ahlas sana'i wal majdi, Allah itu layak dipuji dan dipuja-puja dan diagungkan. Apakah seorang hamba layak berkata padamu ya Allah? Apakah seorang hamba layak berkata padamu ya Allah? Kulluna lakal 'abdu, kami semuanya hamba di sisimu ya Allah, kami hanya layak memujimu ya Allah. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tak ada orang boleh halang kalau kau nak bagi satu benda kat kami, dan tak ada orang boleh bagi satu benda kalau kau nak halang kepada kami. Tidak bermanfaat harta dan kedudukan manusia di sisi Allah. Kita tengok, kita nak solat, kita nak berdoa apa, kita tetap Rasulullah aja. Lepas itu setelah ikhlas, Allah perintahkan kita pada ayat 112 Al-Baqarah tadi, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, ikut Nabi Muhammad. Apa ganjaran dia? Falahu ajruhu 'inda rabbih, mengalir pahala ketika itu daripada Allah kepada hamba itu. Apa lagi kita mau? Tak ada apa-apa dah kita ni ikhwan. Kenapa kita kena tahu benda ini? Kata dia, ayat 36 daripada surah Al-Isra, Allah kata wala taqfu, jangan sekali-kali kamu ikut, kamu turut benda yang kamu tak ada ilmu padanya. Ilmunya Allah turun pada Nabi, kita tak tahu, jangan kita buat. Kerana pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya akan disoal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada manusia akal, hati, pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh lain untuk melaksanakan syariatnya. Apabila mereka menggunakannya untuk taat kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang hatinya sihat dan selamat.
serta diberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang menolak, mengingkari atau tidak menggunakan kurnia tersebut dengan sebaik-baiknya, maka mereka adalah orang yang celaka dan sengsara di dunia dan di hari akhirat. Jadi ikhwan, apa kita nak kata? Melainkan kita menyatakan apa yang Nabi ajak pada kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Dalam lafaz Tirmizi dia kata rasula. Inilah keredaan kita kepada Allah. Habis cukup cakap tu. Kita tak tahu apa pun, cakap tu kita tahu sudah cukup. Manusia yang sampai pada makam uswatun hasanah Muhammad bin Abdullah. Lain tak ada. Hantu suruh main lah dengan tikar terbang ke, bangsa hikmat ke, makjun kuat ke, salasa. Tak ada. Semua ni tak ada. Tak ada. Hebat. Ni guru kami hebat. Kata hebat cara mana? Jangan main-main. Kalau awak tak bersih hati, dia pegang awak kena sawat. Jadi ada orang berani. Saya tak berani, takut kena sawan. Ada orang yang berani. Pergi bagi salam, cakap pandai sikit, putus sentuh, jatuh rebah. Anak kata apa? Ini adalah karamah. Ikhwan, ini Abu Jahal, Abu Lahab ni, bapa kekufuran, pernah kena sawan Nabi sentuh dia. Apa ini? Jangan main-main. Awak nak tipu orang sampai setara tu, dan orang tertipu. Karamah, insan paling tinggi kemuliaan dari Nabi Muhammad, bukan kata karamah, mu'jizat. Belah bulan, ini surah Al-Qamar, belah bulan. Hadis Bukhari kata separuh bulan turun ke belakang bukit Mina, naik balik. Yaqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. In syaqqal qamar, rekahan itu berlaku. Naik sampai ke langit, Nabi turun. Ada orang tak percaya ada Isra Mi'raj? Ada percaya, sahabat. Ada tak percaya? Kena sawan. Habis awak datang tipu orang dengan sihir macam ni, berapa ekor jin hamlah. Ini urusan jin. Ini bukan mukjizat. Tapi orang hak tak tahu apa-apa ni duk Masya Allah. Jangan menipu, ikhwan. Sorry to say, orang putih kata bullshit, man. Ini saya katakan tertipu. Sekarang budaya ini masuk ke negeri kita. Masuk. Karamah boleh buat macam-macam. Fahamlah ayat ini, ikhwan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak ada orang boleh dapat apa yang Nabi dapat. Makam hamba, makam syukur, makam ikhlas. Malam saya duduk sembang dengan Ustaz Syahrir ni. Satu nasihat yang baik saya dapat daripada dia, Ustaz Syahrir. Dia kata, Ustaz, kalau satu orang tu wali, satu orang tu orang mulia, benda pertama dia akan jaga dalam hidup dia kalam Allah. Bolehkah satu orang dia mengaku dia mempunyai makam yang baik tapi baca Quran silap? Masuk akal. Saya ni wali, bukan saya ni lah, saya yang itulah yang mendakwa. Itu hanya ganti nama saja. Saya ini wali hebat, kata baca Quran nak tengok, baca lintang buka. Wali tak ambil berat pasal kalam Allah. Jangan main-main. Ini syaitan, ikhwan. Syaitan memalukan orang, mengaibkan orang, bukan kerja sunnah, kerja syaitan. Tak mana Nabi pernah mengaibkan orang. Ini hadis Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Muslim. Nabi tengah sujud depan Kaabah, Quran turun, afara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tak tengokkah engkau ada orang menghalang orang salat? Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab. Ambil ni pekakah perut dalam unta, pi letak atas kepala Nabi, tengah Nabi duduk sujud depan Kaabah. Kau gamak buat lagu tu dekat Muhammad. Ya, Abu Bakar datang. Abu Bakar dipukul 3 suku maut.
Fatimah datang. Fatimah menangis, apa salah bapa aku, apa silap dia. Dia pun tak boleh jawab silap Muhammad. Cuma dia berkata, kami dah berpakat suku kami, siapa di antara kami 7 orang ni berani buat khianat kat Nabi, kami nak bagi dia something lah, hadiah apa kan kami nak bagi. Ini orang letak sampah, letak najis atas kepala Nabi. Lepas tu boleh duk makan toyang biasa, tak ada apa-apa. Nabi pernah aib mereka? Nabi tak pernah aib. Habis tinggi Nabi kata apa? Allahumma alaika bil Quraisy. Aku dah tak larat dengan Quraisy, ya Allah, aku serah dekat hang. Nabi sebut nama. Nabi sebut nama Abu Lahab. Nabi sebut nama. Nabi kata, ya Allah, aku serah depa ke hang. Lepas 2 tahun, lepas 3 tahun, lepas 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah, barulah mereka dimati dalam perang Badar. Bukan mati on the spot. Jangan memang dengan syekh kami ni. Syekh kami ni ada minum air bekas dia. Kalau hang hati busuk, hang minum air bekas dia, hang muntah darah. Muntah darah bukan pasal minum air tu, untuk kanser. Tapi antum tengok, syaitan bawa. Kata dia, Allah subhanahu ini masih lagi kata Imam Ibn Qayyim sepanjang ini, Allah menjadikan kedudukan dan tempat untuk masing-masing kelompok bagi orang-orang yang bahagia maupun orang-orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berikan bahan bagi mereka untuk ilmu dan amal berupa hati, penglihatan, pendengaran dan akal, dan anggota tubuhnya lain. Pasal itu ikhwan, ada pelajaran dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada orang masuk neraka pasal apa? Pasal tak mau dengar, tak mau fikir. Ya, tak mau dengar, tak mau fikir. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Mereka kata, kalau kami mau dengar, kami mau fikir, kami tak sampai neraka sa'ir. Allah kata apa? Fa'tarafu, baru nak menyesal. Bi dhanbihim, rupanya tak mau dengar ni, tak mau fikir ni satu dosa. Fa'tarafu bi dhanbihim, baru menyesal dosa mereka. Fasuqan, binasalah hampa dalam neraka sa'ir. Sebab itu ikhwan, apapun dakwaan orang kita dengar, ayat 18 daripada surah Zumar, alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Dengar apa orang cakap, tapi ambil yang paling baik. Yang paling baik tentulah bila orang sandar kepada Nabi dan ayat-ayat Allah, itulah yang paling baik. Saya tidak ada hadis saya nak sandarkan, cuma saya ada pandangan lah. Itu kok orang baik. Pandangan Han dengan pandangan orang lain apa beza dia? Baik kita ambil pandangan ulama-ulama silam, tentu dah kerja mereka buat itu keras dalam agama. Tapi pandangan kekal pada pandangan. Kita belajar dalam fiqh ikhwan, akhir mazhab-mazhab ini akhir mazhab-mazhab ini, apa mereka kata, di ujung umur mereka, kalau hak mereka cakap ni ada yang tak sama dengan hadis-hadis yang sahih, tolonglah campakkan pandangan mereka ke dinding supaya pandangan itu hancur, lebur, binasa, dan ikutlah hadis-hadis yang sahih. Itu bukan saja cakap. Ini ikhwan, orang belajar di tanah Arab, buat PhD di tanah Arab. Itu tengok orang-orang yang buat PhD di tanah Arab. Ini orang nak semak PhD dia ni, syekh ada buta mata. Oh, kita kata selamat dia ni buta mata kan, selamat. Rupanya kita yang buta perut. Dia tu buta mata, bukan buta ilmu. Kita punya dia ni kalau hak buta ni cek aku sampai dia bukan boleh baca. Duduk satu syekh, dua syekh, tiga syekh, empat syekh, lima syekh. Syekh ni dalam bidang sastra, syekh ni dalam bidang nahwu saraf, syekh ni dalam bidang fiqh, syekh ni bidang tafsir, syekh ni bidang hadis. Duduk semak PhD. Dia tengok kertas PhD kawan tu, dia tengok di mulut ni, astaghfirullahalazim. Dia nak semak PhD orang, dia istighfar. Kenapa ya kawan? Susah dia nak luluskan PhD orang, sangat susah. Apa dia kata? Pertama, ilmu adalah amanah. Dia pesan, ilmu adalah amanah. Yang kedua dia kata,
apabila aku luluskan PhD hang, aku kata benda ni semua okey, memang aku boleh buat benda tu, aku dibayar gaji untuk itu, tapi hang kena sedar satu benda, PhD hang ni akan dibaca oleh orang lain. Apa akan jadi kalau hang tersilap tulis di sini? Mereka akan sangka itu ilmu, dan mereka akan kata, saya baca PhD si fulan, saya baca PhD si fulan. Hang kadang-kadang hang duduk di sini, yang baca PhD hang tu duduk ada di Afrika. Hang boleh betul ke kesilapan hang di sana? Hang tak boleh betul. Takut kepada Allah, dia kata. Ilmu adalah amanah. Menangis kawan yang dia buat PhD itu, menangis, dia kata tak apa Syekh, aku buat lain boleh. Menangis lah. Kita suka tengok PhD orang dibentang tu pasal itu. Tengok pembentangan tu kita dapat ilmu, dapat akhlak. Bukan kita nak tengok dia dipermalukan. Masa dia menangis kita pun tak mahu tengok muka dia, tapi rasa rugi sangat-sangat kalau tak tengok cara Syekh tu. Ada orang dia ingat, yalah kawan tu cek tu buta, kata aku boleh perkenal kawan tu. Dia buat macam mana? Dia pergi photostat kawan lain punya PhD, dia pergi tukar tajuk, dia pergi perbetul kat tu, dia perbetul, jadilah satu PhD. Dia masuk lah. Dia masuk. Syekh ini ada 5 syekh. Syekh yang pertama saja ikhwan, dia selak dua muka, dia tutup, dia istighfar. Kadang-kadang dia teriak, dia menangis. Dia tanya, lama dah hamba kerja ni? Orang buat PhD kat dia bukan seorang ikhwan, berpuluh orang, tapi dia boleh ingat. Dia boleh ingat. Dia tengok rentak ayat, dia tengok sastra, dia kata ni PhD anak murid aku hari tu. Kenapa hang salih? Ini masa tu seronok lah tengok. Pasal apa? Ni kawan duduk depan Syekh ni, dia nak pertahan. Dia kata, siapa kata aku salin? Wallahi, dia kata. Wallahi. Ni tu Arab punya nakai ni. Saya buka muka surat 5 ke, dia buka muka surat 6. Okey, dia kata aku nak tanya kat hang satu soalan berdasarkan muka surat 5 ni. Ni perkataan ni hang tulis, hang rujuk dalam kitab ni kan. Baik, kitab ni dalam library dunia cuma ada 4 tempat je. Satu di Ummul Qura, satu di Madinah, satu di Azhar, satu lagi di Turki. Ada 4 kitab. Jadi kitab ni hang rujuk negeri mana punya? Yang tanya tu buta mata. Hadir ni buta perut. Pasal itu siapa lulus PhD tanah Arab ni ikhwan, amanah. Pasal itu orang buat master tanah Arab, setara PhD di tempat kita. Sangat saya tengok Ustaz Abdullah Iraqi ni, dia buat master. Oh, jangan main. Cara diolah bahasa tu, jangan main. Sampai peringkat dia cakap Arab, kita tak kata dia Melayu. Kalau tengok belakang ni, kata mana punya Arab ni, boleh lama Ustaz Allah. Orang Malaysia. Kalau saya cakap Arab, dia kata mamak betul. Dia tu bunyi satu macam kan. 12 tahun nak menghabiskan satu master. 12 tahun habis Ustaz Abdullah master dia, 12 tahun. Betul. Saya tengok dia bentang surah Al-Hujurat. Dia kata kat saya, hang jaga elok-elok hantar dah, aku bagi satu kopi kan. InsyaAllah saya jaga elok-elok. Nak jaga lagu tapi terbakar PhD dia tu. Dia master dia tu. Tak cermat jaga. Dia kata bagi apa kat hang, mau lingkup jahanam. Tak ada benda aku bagi hang jaga elok-elok. Dia kupas surah Al-Hujurat tu. Satu ayat demi satu ayat, balaghah, nahwu, sastra. Syekh lulus. Jadi ke tanah Arab, tanah Baghdad ni ada satu syekh nama Syekh Abdul Karim Mudarris. Umur dia lebih kurang, seingat saya 113 tahun. Dia tak boleh jalan dah, orang kena dukung dia. Tapi kecil je dia ni, orang kecil aja. Pinggang pun saya ingat 16 kan 14 kan pinggang dia. Kecil. Tapi dia mengajar al-um di madrasah Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia mengajar al-um, anak murid dia ada depan semua profesor universiti. Dia pun nanti baca. Jadi saya kata kat Ustaz lah, jom pergi mengaji al-um. Kata, hang nak mengaji sangat ke? Kata jom pergi.
Tak boleh duduk depan, duduk dekat 2 kilo tu. Pembesar suara je keluar mai. Anak murid dia baca al-um, baca sanad baru baca hukum. Okey, dia kata berhenti, dia syarah satu persatu. Dia tak tengok ada kitab mata pun nak buka taklih dah. Orang lagu tu semak master orang PhD orang. Ilmu adalah amanah. Lepas itu mereka ikhwan, kita kata awaklah perangai Tuan Arab ni susah nak bagi orang luluh. Tak ikhwan, mereka takut Allah. Takut mereka kepada Allah. Amanah. Adapun kita ni tempat kita ni, kita kesian kat kawan tu. Kita duk fikir dia kampung mai, lepas ni perhabis duit banyak pula. Allah, nak pergi pinjam pula duit tak mana tekun ke mana pula dia nak pergi bertekun lepas ni. Kesian tu lah. Allah kita kata silap pun tak banyak, 10% aja kita lulus. Rupanya 10% tu nak jadi masalah dalam hidup kawan tu. Ini ayat yang kita baca tadi tu, Al-Isra' tadi tu, ayat 36. Pendengaran, penglihatan, semua akan ditanya. Lepas itu anda tengok dalam fiqh mazhab di ujung sekali, mereka akan cuba sedaya upaya berijtihad bagi hukum. Tapi di akhir hidup mereka kata, tolonglah yang tak sama dengan Nabi, tolong campak bagi binasa Allah. Kami takut kepada Allah. Tapi masalah dia ikhwan, orang kemudian yang baca skrip-skrip ulama dulu tak dapat difahamkan. Mereka kata takkanlah mereka nak campak fatwa mereka sedangkan mereka yang buat. Betul. Pada hari kita belajar, jiwa kita lain ikhwan. Pada hari kita menyampaikan ilmu, jiwa kita lain. Tapi bila umur kita mula meningkat, kita mula semak balik ilmu kita, perubahan jiwa lain. Kita dah tak pedulilah glamour-glamour ni. Kita cuma nak pastikan yang kita sampai tu tak bagi mudarat kepada orang dunia dan akhirat. Dulu bila kita fresh, kita balik mengaji, kita fresh, kita ada tu, kita ada ni, kita mengaji, kita kira apa? Kita kira lagu Singa Garang. Lagi hang tahan, lagi duk pi. Lagi duk pi. Macam kena Red Bull betul-betul. Manusia akan berubah ikhwan. Jiwa dia akan berubah. Daripada dia hanya bertekun nak menyampaikan ilmu, lepas tu satu perubahan dalam hidup dia akan berubah. Tak maulah setakat nak sampai semua ilmu, nak sampai apa yang orang ambil dan orang boleh amal yang bermanfaat, cukuplah. Walaupun kita belajar puluh-puluh tahun. Saya tengok Ustaz Allah, dia duduk di Baghdad saja 12 tahun, dia duduk di Pakistan 10 tahun. Berapa lama mengaji? 22 tahun. Kalau nak suruh dia ajak semua tu lah, saya kata kat dia, awak tak ajak cengih-cengih sikit ni, garang-garang sikit ni. Dia kata, buat apa nak ajak garang-garang? Sebab kita nak bagi orang ambil apa yang bermanfaat untuk dia. Bukan semua benda bermanfaat kita lontar akan jadi ubat pada semua orang. Ada orang kita rasa manfaat kita bagi kat dia, jadi racun pula dalam hidup dia. Dia fikir kedai kopi, dia lagu duk tembak tumbuk ni, tumbuk tu cawan-cawan duk naik berdebum. Habis tinggi dia kata apa? Aku mengaji ustaz tu ada kata lagu ni, aku mengaji ustaz tu. Akhirnya kawan duk depan dia bukan benci kat dia, benci kat ustaz tu. Dia kata cukuplah aku sampaikan pada orang apa yang orang boleh ambil manfaat. Saya kata kat dia, ustaz, nanti orang kata kat ustaz ngaji puluh-puluh tahun nak ajak ni je. Dia kata, ada apa dengan orang kata ni? Ada apa dengan orang kata ni? Cukuplah. Satu benda kita bagi pada orang sahih daripada Nabi, kita terang nak amal macam mana, cukup bagi dia amal. Lepas itu kata Abu Hurairah, kalau semua daripada Nabi aku terang, apa akan potong lidah aku? Ada benda yang hampa tak sanggup dengar cerita pasal Nabi. Baik, ikhtul iman. Kata Imam Ibn Qayyim, ini firman Allah Ta'ala. Allah menyebut tentang wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan sinarnya,
Sebenarnya maksud dia wasyamsi wadduhaha, dia buat terjemahan demi matahari dan sinarnya pada waktu pagi. Tapi sebenarnya wasyamsi wadduhaha, terjemahan dia warabbus syamsi wadduhaha, demi Tuhan yang menjadikan matahari dan mengizinkan keluarnya sinar matahari. Ini dalam ilmu Arab dia panggil takdir yang tersembunyi di belakang ayat itu. Bukan Tuhan nak bercerita tentang matahari, tapi Allah nak cerita warabbus syams, dia adalah pencipta matahari, dan matahari mendapat manfaat kerana dia menciptakan. Bukan Tuhan nak angkat matahari itu, tidak. Warabbus syams watin warabbut tin, demi Tuhan yang menjadikan buah tin dan kamu dapat manfaat daripada buah tin. Demi bulan pun sama juga, demi Tuhan yang menciptakan bulan dan kamu dapat manfaat bulan apabila mengiringnya. Demi siang apabila nampaknya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia telah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorkan jiwanya. Allah sebut pasal matahari, pasal siang, malam, pagi, petang, langit, bulan ni semua. Rupanya dia nak habaq betul-betul itu dua ayat di bawah tu saja. Ni cara Tuhan tarik perhatian. Bila disebut satu benda besar-besar, adalah benda lebih besar daripada benda tu dia nak abang. Apa dia? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafas yang telah kami sempurnakan dia. Jiwa manusia ni, dia katakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hidup manusia ni ada bisikan baik, ada bisikan yang tak baik. Allah kata qad aflaha man zakkaha, dan sesungguhnya beruntunglah siapa-siapa yang membersihkan jiwa dia. Ini nama dia tazkiyatun nufus. Man zakkaha, siapa-siapa yang zakkaha. Daripada ayat ini lahirlah doa itu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi baca doa ini setelah dia baca ayat ni, qad aflaha man zakkaha. Imam dalam semayang, imam luar semayang, terus Nabi berhenti. Nabi kata Allahumma ati nafsi taqwaha, berilah kepada aku jiwa yang bertakwa, wa zakkiha, hang tolonglah bersih jiwa ni sampai dia mau bertakwa. Anta khairu man zakkaha, kau sebaik-baik pembersih jiwa ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, kaulah pelindung dia, kaulah penjaga dia ya Allah. Nabi tak tinggal doa ni bila baca ayat-ayat macam ni. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia bersumpah dengan makhluknya yang agar memperhatikan alam semesta serta jiwa yang Allah cipta dan menyempurnakannya, kemudian Allah mengilhamkan manusia kepada jalan baik dan kepada jalan yang buruk. Kemudian Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh untung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorkannya. Maknanya adalah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, iaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan membersihkannya dari akhlak-akhlak tercela dan hal-hal yang hina. Hal ini diriwayatkan dari Qatadah, dari Mujahid, daripada Ikrimah dan daripada Sa'id bin Jubair, seperti firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa zakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat Rabbnya lalu dia salat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotornya, maksudnya mengotorinya dengan berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Macam mana hati kita nak bersih, ikhwan? Quran telah bagi tahu orang yang paling bersih adalah Muhammad. Inilah satu pepatah Arab, dia kata siyasatul nas asyaddu min siyasatid dawab. Ini bukan hadis tapi pepatah Arab. Siyasatun nas, siasah mengatur manusia ni, asyaddu, susah,
min siyasati dawa, daripada nak atuk binatang. Ya, ini dalam hadis Imam Ahmad disahihkan oleh Ahmad Syakir berkenaan dengan unta yang berjalan depan Nabi, bawa sarat. Tuan dia bagi dia bawa sarat, beban kan di belakang dia. Tiba-tiba Nabi perhati dia perhati Nabi, air mata dia turun. Nabi panggil tuan dia. Nabi kata, aina sahib hadzal ibil, mana tuan punya ibil? Dia kata, ha ana ya Rasulullah. Nabi kata, unta ni menangis kerana beban dia tanggung tu berat. Ada binatang kenal Nabi. Mengadu dia kat Nabi. Hadis ni ada sahih. Mengadu dia kat Nabi. Bukan dia bercakap Arab, ya Rasulullah. Bukan dia cakap Arab begitu. Dia duduk depan Nabi, dia menangis, air mata dia turun. Wah Rasulullah, ini Rasulullah. Dia tahu. Nabi panggil sahibil ibil. Mai sat, Nabi kata, kesian kat dia, bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia rehat, bagi bebanannya berpatutan. Ya, Nabi kata, nanti Allah akan tanya kau di hari akhirat nanti. Tapi manusia ni, kita duk terang kat dia, manusia paling sempurna Nabi, paling elok Nabi, paling bersih hati Nabi. Dia dengar lah, betul-betul dia dengar. Dia kata, Syekh saya macam mana? Siyasatul nas asyaddu min siyasatid dawa. Bahasa tu kasar lah. Tapi nak bersih jiwa macam mana, ikhwan? Bulan puasa, Nabi ambil ayam, letak atas kepala dia, basah rengkung dia, kumuk mulut, basuh muka. Panas. Bulan puasa, bulan Ramadan. Nabi macam tu. Ini orang paling bersih hati ni. Kata Syekh kita sepanjang bulan puasa berjalan tak pakai payung, awan je duk ikut bintang mana. Yalah, bukan tak percaya, tapi Muhammad orang paling mulia. Takkan ada cerita orang lain lebih istimewa daripada dia. Nabi Muhammad, Aisyah, bila orang tanya kat dia pasal neraka, Aisyah, ada Ibnu Hajar, ada Ibnu Rajab Hanbali menulis kitab Sifatun Nar, sifat neraka. Ibnu Rajab Hanbali pasal neraka tu macam mana. Di kalangan para sahabat Nabi ditanya pasal neraka, sengap mereka, ambil kain serban tutup muka. Dia kata, sa'alani an syai'in azim, hampa tanya kat aku benda yang terlalu berat. Tiba-tiba walahum khanin, dalam duk tutup kain serban tu dengar suara ni, dengar suara merintih, duk menangis. Tu Abu Hurairah cerita pasal neraka. Abu Hurairah cerita pasal orang kena hisap. Hadis Muslim dengan hadis Tirmizi. Masuk ke Kufah, orang ini sahabat, ini anak sahabat, anak didik Nabi, cerita pada kami satu hadis yang menarik. Mereka nak dengar hadis yang menarik. Dia kata tak ada hadis yang menarik melainkan cerita manusia dihisap di hari akhirat. Oh, dia berkata cerita, dia angkat nafas, tumbang pingsan. Tiba-tiba ini orang nak cerita pasal akhirat, pingsan. Antu akan tengok yang pernah saya tengok dengan syekh-syekh Arab ni. Antu tengok dia cerita pasal fiqh dia, kita elok jatuh semangkuk. Sedap dia cerita. Tapi dia tak pernah cerita langsung pasal neraka. Dia cerita fiqh tu, perbandingan 4 mazhab. Ayat liuk turun tu semangkuk boleh macam air kacang. Sedap dia cerita. Sekali dia petik mazhab tu, dia petik mazhab ni, dia petik mazhab ni. Kita kata ni otak ke apa duduk dalam kepala dia ni. Kita duk baca, duk tulis dengan pen, lain sekali letak pen tu bebai. Tak boleh nak catat, dia duduk pergi laju. Seronok duduk tak mengantuk. Satu hari saya tengok Syekh Maulud baca khutbah. Khutbah pendek, khutbah dia 10 minit tak sampai, satu khutbah pendek. Naik tongkat dia tu tua, naik baca khutbah. Dia cerita hadis Abi Hurairah, macam mana Abu Hurairah dengar seperti batu tu jatuh, boom, 70 tahun. 2 patah dia sebut, air mata turun, tak boleh cakap, habis khutbah. Sesuatu yang besar kau tanya pada aku.
Tiba-tiba kita baca dalam sejarah Tok Wali, ada orang masuk neraka menjerit, suara keluar mai kat dia. Dia ambil ayak lagu ni, dia baling mineral water sebotol. Kuat. Dan orang boleh percaya Tok Wali bagi syafaat pada ahli neraka sampai macam tu. Hak dengar ni Masya Allah lagi. Dia temberang hang lagu tu pun dia Masya Allah lagi. Fikirlah orang fikir. Ini ahli syurga ni, sahabat Nabi. Walahum khanin, berdengur ni hidung, menangis. Tak mau nak cerita, takut. Pengsan Abu Hurairah. Ada Tok Wali ludah, tui, duduk sini ludah, ayat liuk dia sampai ke neraka, padam. Ini kita duk belajar tazkiyatun nufus ni, ikhwan. Kita nak bersih hati macam siapa? Macam Rasulullah. Allah beri pada dia macam sahabat. Sini. Baik, buku di hadapan pembaca ini menjelaskan tentang pentingnya membersihkan hati serta hal-hal apa sahaja yang dapat mengotori hati dan bagaimana cara-cara dalam membersihkan hati menurut cara yang benar. Buku ini penulis beri judul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Penulis membahas dan memilih judul buku ini dikarenakan beberapa sebab. Pasal apa Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menamakan buku dia dengan Tazkiyatun Nufus? Dia bagi 6 sebab. Satu, pasal itu buku, ikhwan, mukadimah kena baca, baru kita tahu buku ni nak pergi tang mana. Tak tahu, kita tak tahu hadaf dia, hala tuju dia. Pertama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati agar hati bersih dan selamat, dan yang bermanfaat di hari kiamat adalah hati yang selamat. Di atas asas ini mendorong dia bagi tajuk ni, tajuk-tajuk supaya manusia ini tazkiyatun nufus. Akhirnya balik bertemu Allah, Allah akan tengok manusia ini. Hari akhirat dibongkarkan apa yang disimpan oleh hati manusia. Dua, di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Kerana itulah beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tazkiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Dia tak kerja besar para nabi buat, nak cuci hati orang, nak bersihkan orang. Tazkiyah, memberi pembersihan. Tasfiyah, memurnikan, pemurnian. Tarbiyah, satu pendidikan nak dibuat, nak dikepung, nak dibendung hati manusia. Hati mempunyai pengaruh kuat dalam tubuh manusia kerana hati adalah raja. Apabila hati baik, maka seluruh tubuhnya akan baik, dan jika hati itu jelek, buruk, maka seluruh tubuhnya akan jelek dan buruk. Ini sabit daripada hadis Nabi dan disebut berkali-kali oleh para sahabat. Empat, kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang sibuk belajar, menuntut ilmu, memperhatikan sunnah-sunnah Nabi dan memperdalamkan ilmu usul hadis, tafsir, usul fiqh dan lainnya. Meskipun hal itu baik, penting, bermanfaat, akan tetapi sebahagian daripada penuntut tersebut lalai untuk membahas amal-amal hati, penyakit dan ubat. Padahal membahas amal-amal hati, penyakit dan ubat adalah penting, lebih manfaat dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal zahir dan batin. Yang keempat ni, ikhwan, kita ambil hati-hati. Jadi kita pun talabul ilmi. Imam saya, imam antum sekalian talabul ilmi. Bila kita belajar satu bab, jangan jadikan bab itu perbahasan. Jangan. Apa orang putih panggil apa? Apa warrior keyboard? Keyboard warrior ni. Oh, memang Tarzan betul ya. Tangan dia tu sepatah ayat saja londeh aib kawan tu. Hati-hati, mukmin, lidah dan tangan tak sakiti orang. Ilmu, jangan aibkan orang. Hang dulu aku kenal lah, berkelok gambar lama kawan tu, main badminton pakai long pendek semua berkelok. Yang kata apa warrior tadi tu, keyboard. Masalah ni, ikhwan, kita ada ilmu. Bila kita belajar, kita tawaduk dengan ilmu.
kita lebih tahu manfaat ilmu. Kalau anak kita sekarang ni umur 9 tahun, 10 tahun, kita tengok anak kita bercakap dalam rumah pun bercakap bahasa Inggeris, bercakap itu bagus, alhamdulillah. Tapi kenapa anak kita 10 tahun bercakap bahasa Inggeris hebat, Iqra masih Iqra 6? Tak balance. Tak boleh kan? Hidayah duk ada pada Quran. Tak boleh kan? Salah. Kalau diberi pilihan, anak kita mesti boleh Quran daripada, kalau diberi pilihan. Tapi benda ni bukan pilihan. Benda ni adalah kita yang menentukan. Quran, dia kena boleh baca Quran. Semalam kita bincang dalam kuliah tentang peranan nama dalam hidup. Peranan nama. Kenapa sampai Nabi sebut wa ahabbu asma'u ilallahi Abdullah wa Abdur Rahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah, nama Abdullah, nama Abdur Rahman. Itu nama yang paling suka. Pasal depan ada Abdu, di belakang tu ada asma-asma Allah. Allah suka. Kita beri nama macam ni pada anak kita, semoga Allah kasih pada dia. Ikhwan, dia nak besar lagi 10 tahun ke depan, tak tahulah ikhwan ni, kita duk tengok zaman kita duk ada ni pun, kita boleh duk bentuk dia, tegak dia macam ni punya tadi keyboard warrior tu. Macam ni zaman tu keyboard apa lepas nyok kau tiba keyboard. Oh dahsyat ikhwan, sangat dahsyat. Pintar macam mana anak kita, dia kena selesai hidayah Allah, hidayah Allah. Tak tercapai apa kita ni ikhwan, tak tercapai apa. Orang panggil lah kita ni ustaz ke, ustazah ke, al-fadil ke, syekh ke, habib ke, orang boleh panggil apa orang nak panggil. Tapi kalau anak kita Quran tak selesai, sebenarnya kita gagal. Kita gagal total. Bukan kata anak kita. Sunnah diambil daripada mana? Daripada Quran. Wahyu daripada mana? Quran. Macam mana kita penegak sunnah tak boleh baca Quran? Ini satu jenayah yang besar ikhwan. Jenayah ni tak ada hukuman dalam dunia, selesai dengan Tuhan di hari akhirat. Daripada Quran diangkat petunjuk hidup, tiba-tiba kita tak boleh baca. Nabi punya nak kita baca Quran. Nanti antum baca dalam hadis kelebihan surah Al-Mulk. Nabi kata, kalau tak menyusahkan umatku, aku nak surah Al-Mulk ada dalam setiap dada umat aku. Melihat pada fadilahnya, kelebihannya membantu orang mati. Nabi kata, aku nak dia bercakap tu dengan ayat mata dia berkaca, dia nak kalau boleh surah Mulk boleh baca oleh semua umat dia. Dia nak. Tapi kalau kita tak lepas ya kawan, banyak benda hak Nabi nak ada pada kita, tak boleh ada. Tak boleh ada. Sugi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tak jadi susah, dia guna bahasa tu. Dan demi Allah, tak ada sunnah Nabi menyusahkan orang. Kalau tak bagi susah, kena dia sugi. Tiap sembahyang sugi, tiap. Tapi tak maulah sampai susah. 70 orang rawi sahabat meriwayatkan hadis ini. Kata ulama hadis ini mutawatir, diangkat pada martabat mutawatir. Hajat Nabi tu, hajat hasrat dia tu, dia nak umat dia boleh baca surah Al-Mulk. Anak kita ya kawan, tolak ansur lah bab lain. Quran tak boleh tolak ansur. Dia balik Quran dia, budak-budak cara mengaji kan, lari-lari ambil lempak atas katil aku, prong macam piring terbang bila tu. Sorry. Kaedah baca Quran, kena hormat Quran, kena jaga Quran, kena tasmi' dengan Quran. Kita dekat dengan Quran, Quran datang lebih dekat pada kita. Kalau kita buat mengaji seminggu sekali baru pegang Quran, seminggu sekali baru pegang Quran, dia lari. Dia lebih liak, dia lebih, Quran lebih mudah terkeluar. Dalam hadis, Quran lebih mudah terkeluar daripada dada kita, lebih mudah daripada tali yang orang ikat, unta kan, binatang ikat. Tali tu kira susah lagi, pasal orang belit ikat. Quran lebih mudah keluar daripada hati manusia daripada tali unta yang diikat. Tak percaya, tenang dah hafal lam yakun kuning cukup. Bukan panjang sangat kan, lam yakun kuning.
Apa tu buka tutup apa seronok dah aku Al-Hafiz hari ni. Lambi aku ni hari ni. Hebat. Tak usah baca 3 hari dah. Tak usah baca total 3 hari. Lepas tu sembahyang Isyak, takbir, Allahu Akbar. Boleh duk sebut lam aja. Lam. Kita keluar belakang. Cepat terongkai. Tu tengok nak dapat bacaan macam Imam Syuraim, Imam Abu Talib, Imam Sudaisi. Ada dia hantar gambar tengah dia duduk sembahyang, siapa kan nak pergi tikam dia. Ada tengok gambar tu. Mana punya mangkang. Tengah duduk sembahyang apa? Kan sembahyang maghrib ke isyak ke? Main satu Syiah. Lari-lari satu macam punya nak pergi angkat. Last sekali masuk lokap. Ada orang macam tu. Tak lepas Imam Syuraim, Nur Umar Al-Khattab, sahabat tu berodok dengan pisau, tarik, terboroi keluar orang perut. Umar tanya satu benda. Umar kata, siapa bunuh aku? Dia pun kata, Majusi, bukan orang Islam. Umar kata, Alhamdulillah, kalau orang Islam yang bunuh aku takut pada Allah. Macam tu ikhwan. Pastikan kita boleh baca Quran ikhwan. Usahakan jangan malu. Umur ke apa ke semua ni jangan malu. Duduk baca Quran sampai kita boleh baca, kita boleh sebut huruf-huruf Quran, kita boleh bawa dalam salat, kita nak munajat pada Allah dengan ayat-ayat Allah. Nanti bila kita hafal ayat Quran, nanti bangkit tengah malam, start dengan 2 rakaat yang mudah, baca Quran, baca surah-surah yang kita baru hafal, juzuk amma lah. Ustaz lah, saya ustaz hafal Quran, ustaz tahu dah tu. Saya takat qul Allah saya hafal lah. Kan? Tengok orang baca apa-apa dia hafal juzuk amma tu. Kita boleh baca juzuk amma, tengok segi makna dia, kita bawa hati perut kita tengah malam. Mulut dia kata amma yatasaalun, kepala kita duk main. Apa maksud dia? Ayat mata kita boleh luruh. Tapi kalau kita tak hafal, larat mana nak buka Quran ni baca, larat mana. Ada masjid kan buka letak depan lagu doa apa, mai kipas angin deras sikit dia terselak balik sana. Tak cantik. Kena boleh baca Quran. Kebanyakan muskilah, masalah terjadi di antara manusia, khususnya sebagai penuntut ilmu, disebabkan penyakit-penyakit hati, riya, hasad, dengki, iri, sombong, melecehkan orang, buruk sangka, tamak, rakus kepada dunia dan sebagainya. Jaga lidah kita, hati perut kita. Orang ni dapat nikmat macam mana pun, itu dia dengan Tuhan yang bagi kat dia. Nak busuk hati, nak iri hati, tak boleh ada. Di antara doa Nabi ajak pada kita apa dia? Ya Allah, kau berilah kepada aku nikmat yang lebih baik daripada dia, dan kau kekalkanlah nikmat dia. Itu Nabi ajak pada kita. Tengok orang dapat satu nikmat, ya Allah, kau bagi ke aku lebih baik daripada dia, kau kekalkanlah nikmat dia. Tengok ni maknanya dia rasuah ni ambil. Jadi tak boleh. Jangan. Keenam, sesungguhnya kebersihan dan keselamatan hati dari setiap kekotoran merupakan faktor kebahagiaan. Bersih dan selamatnya hati dari syirik, riya, bid'ah, dengki, iri, permusuhan dan penyakit-penyakit lain merupakan sebab kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yakni pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini hakikat dia, ikhwan. Ini hakikat dia. Akhirnya di mana iman duduk dalam hati manusia. Dan nak bersih pun hati manusia. Kufur duduk tak mana? Kufur duduk dalam hati. Benda baik duduk tak mana? Duduk dalam hati. Benda tak elok duduk tak mana? Duduk dalam hati. Dengan itulah kita akan balik menghadap Allah Ta'ala. Dan antum bayang, hati manusia ni lebih besar daripada langit dan bumi. Kita tengok pembangunan sana, pembangunan sini, padat dah, kan? Tapi hati manusia 60 tahun dia hidup, 60 tahun tu boleh isi lagi hati dia.
60 tahun punya kianat boleh masuk lagi. 60 tahun punya buat kalang kabut, boleh masuk lagi. Luah, makin diisi, hati dia membengkak. Antum bayang, nak heret bertemu dengan Tuhan. Rupanya yang ditanam tu jasad, tapi ada benda yang besar lagi, lebih besar daripada jasad, nak bincang depan Tuhan. Benda pertama yang kena buah dalam hati ni, raditu billahi rabbah. Kena buah tanya dalam kubur, man rabbuka. Benda nombor dua kena buah dalam hati ni, wa bil islami dina. Dia tanya dalam kubur, wa madinuka. Benda nombor tiga buah dalam hati kita ni, wa bi muhammadin rasulah. Dia tanya dalam kubur, wa man nabiyuk. Tu, dalam banyak benda boleh isi dalam hati kita ni, macam-macam dah isi dah. Nak tengok tiga benda ni dia tersembunyi tak mana tersembunyi. Dalam hidup tak nampak, dalam cakap tak nampak. Nak tengok tak mana. Bukan tak ada, ada. Sayang dekat Allah, iman dekat Allah ni ada, tapi dia pergi duduk tak mana tu, jenuh duduk selongkang. Macam satu goni besar, bubuh baju lama-lama, bubuh dalam store. Oh, orang cakap baru teringat ada nak pergi hantar baling. Tarik berkelak baju tu, jenuh selongkang. Tak nak selongkang dengan ulang sawah, tudung senduk semua dah masuk dalam tu dah. Manusia sejak hari beranak manusia tu tak tahu apa tahu, menangis je, menangis. Minggu satu, minggu dua, apa pun tak tahu, menangis, lapang menangis, sejuk menangis, kena aircon menangis, tak ada aircon menangis, semua menangis. Dia main bulan berikutnya reti gelak sikit. Bulan 1, bulan 2 budak ni tak rajin tidur. Tengah malam dia bangkit sembang. Tak pening kepala kita. Nak bagi ubat tidur kecil sangat. 5-6 bulan dia bangkit pukul 3, dia nak sembang. Sembang apa? Macam pasal Lena. Dia sembang sorang-sorang, tak ada, dia riau. Bapak tak tahan, ambil ubat batuk, picit bagi. Lena budak tu, seminggu Lena. Orang lah jaga anak macam tu. Tengok dia jaga anak, kata anak anti dah Ustaz, saya bawa batuk dalam botol, koncang susu 5 jam boleh buat kerja, mop rumah, sidai baju apa semua, 5 jam budak tu. Rupanya dia lepas ubat batuk. Kata cerdik juga budak ni, cerdik lah dia bagi bodoh anak dia. Besar benda apa mula kita sebut mama, ayah, abah, semua tu ada dalam kantong kita. Sampai kita balik, benda apa kita buat yang ditulis pahala, benda apa kita buat mula tulis dosa. Daripada beranak nak pergi umur 15 tahun tu, dia banyak mana keluasan syarat punya duk buh. Hak 15 lajak nak pergi 25, lajak nak pergi 35, lajak nak pergi 45, 55, 65, 66 mati. Dia nak buka tu setahun punya cerita, panjang mana. Sebelum benda tu dibuka depan Tuhan, kita cuci buang dalam dunia ni. Dalam dunia ni cuci buang. Hak nama taubat, hak nama istighfar, hak nama minta ampun, bagi selesai. Tak gaduh satu orang bagi peringat kita, dosa hang banyak, tak gaduh. Saja-saja astagfirullah. Bukan susah pun, astagfirullah. Siapa pun tak tahu. 2 kalimah kan, berat, ringan di lidah, berat di timbangan kan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apa dia punya fadilat? Nabi kata berat timbangan. Daripada duk bagi berat dengan benda ni, dia bagi berat dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cukup. Orang nak kata apa, dia nak melalak lagu apa, dia punya pasal mungkin dia ada timbangan yang berat tu, duk melalak, lupa ingat pada Allah tu, dia duk perosok dalam goni tu, duk perosok Tuhan mati. Hadis ini menjadi hadiah perbahasan para ulama, sama ada dia hasan ataupun dia dhaif. Hadis Ibnu Umar, riwayat At-Tirmizi. Itu satu hari Nabi tanya, Nabi kata ada orang mati di kalangan umat dia, dipanggil mautun faja'ah, mati mengejut.
Nabi kata la uhibbu mautan himar, aku tak suka kalau ada orang mati seperti mana seekor himar. Sahabat kata wa ma mautul himar, dia kata mati macam mana himar ni, mati macam mana? Nabi kata mautul faja'ah, mati dalam keadaan dia tak pernah sangka dia nak mati. Dia punya hidup duk kayuh ni, duk jalan pi laju, gam mati. Jangan main-main ni, kita duk tengok ni orang-orang duk mati depan mata kita ni macam tu. Macam tu. Kalau dia tahulah dia tahulah dengan pergi makan kenduri tu dia boleh mati, tak pergi makan kenduri dah. Duduk rumah pegang tasbih subhanallah subhanallah biar mati. Tapi mautul faja'ah, mati mengejut. Mati mengejut dia bukan mati orang bagi terkejut. Mati mengejut tu dia tak ada prepare apa. Duk rasa macam biasa, 9 pagi duk main badminton, main tenis. Saya satu pakcik tu dia turun kereta besar, selisih dengan saya, selisih kat bawah ha. Mengumpatlah sikit. Dosa pun sikit, bagi banyak pula lah. Mengumpatlah sikit. Selisih lah, dia pegang tenis punya, ada pukul tenis tu kan, Nala punya raket dia tu, dia sikit punya gemuk tempat pegang dia tu. Dia tua, selok seketok dia kan, stocking panjang naik ke lutut. Dia putih, nampak macam Cina. Saya nak bagi salam pun selisih dekat, beranikan diri lah. Assalamualaikum. Dia banyak orang kita lah, muka dia tu muka Cina campur Hong Kong kot. Muka tu muka macam tu. Saya pergi ke depan, dia tengok saya. Dia kata, dia buat macam kenal. Saya pun dia kata, di mana tengok you? Abang Adi lah, Abang Adi kata. Abang Adi sebut nama saya. Oh, okey. YouTube ni. Saya kata, gambar apa pula dia tengok ni? YouTube, dia bagi tahu YouTube ni, mana punya YouTube. Okey. Tak apalah, saya potong. Saya kata, pakcik dari mana? Dia kata, I'm always selalu ni lah duk pukul tu, Nala punya bola besar-besar macam tu, larat dia pukul. Okay, saya dah pencen dah, dia kata cantik, tapi kalau tak main benar ni dia sakit satu badan. Okey, main pergi berapa? Dia kata 7 pagi main dah. 7 pagi main dah. Mau tak tanyalah subuh tu jamak ke apa ke, tak tanya. Tanya jadi panjang. Okey, faham. Tu dia kata nak pergi mana? Saya kata nak pergi depan tu, ada taklim. Depan tu je, kedai depan tu. Dia kata taklim. Okey. Abang Adi kata, senang pakcik main lah. Apa ada situ? Apa ada situ? Dia kata tak ada apa pakcik. Ajarlah mengaji sikit. Okey. Dia kata carry on. I buat masalah ni nak main dulu. You carry on. Okey lah. Tak apalah, bukan salah apa. Raket badminton tu tak ada salah apa. Cuma takut aksiden dengan malaikat maut. Itu je. 65, 66. Okey lah. Main tu okey. Tak orang bagi urat balok tu naik. Okey lah. Pukul. Sikit kan nak lambung bola. Dia semua nak kena angkat. Main mengaji tak ada angkat apa. Boleh sengak, boleh lentok lagi. Tak ada apa-apa. Tak ada angkat apa-apa. Duduk saja. Bukan takut apa, tak ada apa. Benda ni riadah kan. Riadah lah macam mana pun. Mautul faja'ah. Tu yang kata mengumpat tadi tu. Hidup orang tu kita nak ambil sebagai iktibar dalam hidup kita. Ini dia cerita dengan kita, bila sampai hari itu ni dihisap. Pasal itu antum satu orang dihisap sehari punya hidup macam setahun dia dihisap. 2 hari punya hidup macam 2 tahun. Sebulan punya cerita hidup dia tak tahu. Pasal itu satu orang duduk depan mahsyar sampai ayam peluh naik dah. Antum boleh bayang ayam peluh ni bukan turun macam ayam buka pek ayam tu, buka brum dia turun setitik, 2 titik, tapi dia turun tu sampai naik ke rusuk. Macam mana dia duduk tengok kawan tu kena hisap? Dalam Riyadhus Salihin hadis Muslim, Nabi duk cerita dia punya panas di sana tu, panas sampai terbakar. Api duk naik.
Dia seorang-seorang duk kelupak. Tak selesai. Kawan seorang. Tak tahu dia tu nak pergi mana. Pakak duk menangis, duk menyesal nak cari syafaat Nabi. Oh, cerita besar ya kawan. Sebelum mati, bagi selesai bang. Bagi selesai bang. Tak ada rugi tak mana. Tak ada rugi tak mana. Dan tak ada untung tak mana pun. Hidup dengan hutang ni. Kita hutang dengan Tuhan ni, berapa banyak kita hutang dengan Tuhan. Hutang khusyuk sampai lah tak khusyuk. Hutang baik sangka, hutang macam-macam hutang. Kita hutang dengan Tuhan. Quran sampai lah kita duk baca, duk ejama baca wa. Macam mana ni? Tadi aku ejama, sekali aku baca keluar wa. Apa ni? Dia baca, dia naik takut. Belum guru tajwid dah. Hutang dengan Tuhan. Hutang apa? Hutang tak tahu pasal hadis Nabi. Hutang tak tahu pasal hadis Nabi ni, tak tahu apa. Seolah-olah bila sebut pasal Nabi ni, okey, Nabi Muhammad, okey, dia bagus. Lepas tu dia macam mana? Dia bagus. Nabi Muhammad ni kan orang bagus lah. Yang kata kena ikut macam mana, tak apalah, you ikut dia, you bagus lah. I tak ikut dia, tak mana I tak bagus. Lepas tu semayang lagu mana? Okey, semayang okey, semayang bagus lah. Daripada tak semayang, biar semayang. Tapi daripada jahat, baik tak semayang. You tak semayang, you baik. Dengan you tak semayang tapi you jahat. Baik tak semayang baik daripada semayang jahat. Lagu tu punya matematik. Kok mana dia pergi tolak, dia pergi darab, dia bahagi, dapat jawapan tu. Satu matematik cantik punya dia buat. So I pilih jalan I lah. You ada jalan, I ada jalan. Nabi Muhammad dia ada jalan dia. I jalan I lah. Nabi Muhammad dia jalan dia. Habis you siapa? Dia siapa? Dia Nabi lah you. Saya umat dia lah. Habis kenapa you pakai jalan lain? Ini saya punya jalan. Satu macam matematik silap mata. Apalagi you nak zikir apa, you zikir lah. You zikir bagus. Jangan macam mana, macam mana pun tak apa. Tempat halal kita satu. Ni lagu duk cakap main ni. Macam mana pun tak apa. You nak pakai jalan apa pun tak apa. You jalan apa pun tak apa. Last kali kita jumpa jalan yang satu. Tak mana nak jumpa tu. Kita pun tak mana. Highway federal ke? Highway tak mana ni nak jumpa. Dia kata last kali nak balik jumpa dia juga. Jumpa siapa? Last kali kita balik jumpa Tuhan. Oh, jumpa Tuhan. Betul lah, hidup macam mana? You hidup macam mana pun tak apa. Last kali kita jumpa dia. Ni ada otak macam tu. Kira Nabi Muhammad ni kira mau proses apa ikhwan? Ni wa nafsin wa ma sawaha. Manusia dia tak kenal, kita kenal. Lepas itu orang Arab kata rahimahullahu rajulan. Allah memberi rahmat kepada satu orang, ya'rifuna ala qadrihi, ala qadri nafsi. Allah merahmati satu orang yang dia tahu kadar kemampuan dia, kadar mampu kita. Jangan lajak. Azab Tuhan tak mampu, sakaratul maut tak mampu, himpit kubur tak mampu. Malaikat maut mai lagu nak ambil nyawa pun, dah nak jadi macam-macam dah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dalam surah Al-Munafiqun. Oh Tuhanku, janganlah, aku tak bersedia lagi. Tarik nyawa. Mata terbelalak tengok roh bintang mana. Tak mampu dah. Allah rahmat satu orang yang reti kadar mampu diri dia. Tak mana sangat dia nak tinggal ajaran Nabi Muhammad ni, kena sedang kita punya kadar ni. Tak boleh nak bangkit jumpa Tuhan tak kenal Nabi. Tak boleh kawan. Pasal itu tak ada satu orang kafir yang selamat depan Tuhan. Tak ada satu orang kafir yang selamat depan Tuhan. Yang boleh selamat ni ayat ni 87 89 surah Asy-Syu'ara. Akhirnya kata dia, mudah-mudahan buku ni bermanfaat untuk penulis dan kaum muslimin. Semoga selawat serta salam daripada Allah Ta'ala tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat.
InsyaAllah ikhwan, pada bulan yang baru kita akan tengok baru masuk ini semua ni 14 muka surat tak ada apa-apa. Jadi semua halua telinga je. Ini semua mukadimah. Muka surat 15 baru dia masuk makna dan pentingnya tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyah? Baru kita belajar zakka yuzakki tazkiyatan. Baru kita belajar dua kalimah tu, tazkiyah satu perkataan, nufus satu perkataan, dicentum apa makna dia. Dia baru jadi takhalli, tahalli, takhliyah dan takhalliyah. Apa maksud dia? Baru kita tengok apa yang menjadi penyakit kepada hati kita, ikhwan. Tak ada apa, ikhwan, kita baca buku ni sekadar nak ambil pengetahuan. Tak ada siapa di sini lebih daripada siapa, tidak ada. Cuma sekadar nak ambil tahu je, itu je. Ambil tahu je. Tak ada apa-apa. Silat-silat saya duk baca ni lebih teruk daripada yang duk depan ni. Sebab bukan tahu. Nampak macam bagus, hello duk baca. Nampak, yang tak nampak. Satu macam punya silat mata di belakang. Apa tak tahu. Allah tahu. Sekadar ambil tahu. Hal lain banyak dah. Dulu kita belajar penawar hati, duk belajar Minhajul Abidin, kan, duk belajar Tajul Urus. Ini semua nama kitab-kitab ni. Kitab-kitab ni. Lepas itu kitab-kitab ni semua bila kita baca macam pakai reben. Kita pakai reben, kita nampak muka orang tak nampak mata kita. Jadi kita boleh nilai orang. Jadi orang nak tengok mata kita ketumbit ke, sakit mata ke, sepek ke, orang tak nampak. Kita pakai reben ni nampak orang. Baru punya reben Ibnu Sina punya, satu macam punya pakai. Lah keluar baru punya Ibnu Sina, pancaran apa ke, tu pakai, dia kapit semua ni. Siapa pun, orang main dekat pun tak nampak mata kita, nampak Ibnu Sina je. Lagi sampai nilai orang tu. Baca buku-buku macam ni, pegang dha' yadaka ala sadrik, letak tangan kita di dada. Tamanna aku ni sebenarnya, aku ni tamanna ni. Nabi Muhammad adalah kita punya qudwah, kita punya uswah. Kita ikut dia, Allah akan berkati kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan diberkati Allah, ikhwatul iman. Barakallahu fikum, hayakumullah. Ni fatwa ni. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Saya ingat di dalam ilmu selalu ulama akan bahagikan khilaf ni ada dua bahagian. Satu khilaf yang mu'tabar, satu khilaf yang tak ada mu'tabar langsung, tak khilaf pun. Jadi khilaf-khilaf yang didasarkan kepada nas-nas yang sahih, kita terima khilaf itu. Ini khilaf yang mu'tabar. Saya sebut satu contoh. Apa pandangan antum? Ulama khilaf. Ini bab khilaf. Ada pandangan ulama menyatakan solat jemaat itu fardu kifayah. Ini khilaf dalam mazhab Imam Malik. Sembahyang Jumaat fardu kifayah. Apa nak kata? Benda tu digezet dalam kitab. Jadi ini anak-anak kita ni kan, budak-budak muda ni tak pergi sembahyang. Awak tak pergi jemaat? Dia kata khilaf. Sembahyang jemaat fardu kifayah, yang lain pergi kami tak bayar dah. Nak tangkap dia, nak marah dia. Betul dia disebut oleh ulama, tetapi dia bukan khilaf yang mu'tabar. Dia satu pandangan daripada satu mazhab yang tidak disokong oleh mana-mana riwayat yang kuat. Ini Quran, idza nudiya lis-salah yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dharul bay'.
Itu khilaf. Kena bezakan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang mu'tabar diakui. Seperti khilaf mu'tabar apa dia? Kita ada wudu tersentuh orang perempuan, batal ke tak batal? Orang perempuan ada wudu tersentuh laki-laki yang bukan mahram, batal ke tak batal? Semua tu ada asas yang kuat, maka itu mesti diraikan. Cuma dalam dua tu dia wujud yang mana lebih afdal, hal tu saja. Hal tu bukan bab salah, hal tu dua-dua ada sandaran, cuma yang mana lebih aula kita ambil, yang mana dalil lebih gagah lagi, hal tu saja. Itu diterima khilaf yang macam tu. Tentang ayat musta'mal yang kata ta'rif ayat musta'mal dengan ayat mutlaq tu. Basuhan yang pertama basuh muka, tengah-tengah dia basuh muka, ayat kita, muka ni jatuh berung masuk dalam kolah tu tak cukup 2 kolah, tak cukup. Mana rumah kita punya tempat mandi tak cukup, tapi ayat muka kita jatuh berung. Ada mazhab menghukum ayat tu tak boleh guna untuk basuhan wajib, basuhan sunat boleh. Nak basuh tangan hak mula tak boleh, kena cari ayat lain. Ayat ni boleh buat basuhan yang kedua. Basuh sunat boleh, basuh wajib tak boleh. Tapi dalam mazhab Imam Malik, dia kata selagi ayat tu sikit ke banyak dia punya pasal lah. Dia jatuh daripada muka kita masuk dalam besen tu, dia tak berubah warna, tak berubah bau, maka mutlak lah dia, walaupun dia tu musta'mal, sisa pakai tak penting, yang penting dia berubah tak berubah, sikit banyak tak mau baca. Ini mazhab lain, ini mu'tabar, kena akui lah, terimalah. Cuma antara dua tu yang mana lebih jelas lagi, itu saja kita belajar, lebih jelas lagi. Bukan salah, bukan siapa betul siapa salah, dua-dua betul, dua-dua didasari kepada nas. Cuma yang mana lebih inilah kuat sikit, atau kuat banyak, orang marah kuat sikit, tak banyak sangat, sikit tapi dia ada lebih sikit kalau kita amal yang tu. Yang tu saja. Kita sembahyang bismillah kuat ke pelan? Dalam Zadul Ma'ad dibuat main riwayat, Imam Ibn Qayyim buat main riwayat, bismillah derah pun ada riwayat, pelan pun ada riwayat, tapi dia ada riwayat yang sokong dia. Cuma dalam bismillah pelan, bismillah derah, yang mana kerap Nabi amal, itu saja. Bukan salah itu orang tu baca bismillah kuat dengan sama kuat dengan Fatihah, kita lah duduk buat muka satu macam ni apa punya bid'ah ni. Dia tak masuk bid'ah, pasal benda ada dalil, dia tidak bid'ah. Bid'ah ni dalil dia tak tahu bid'ah mana. Satu. Yang kedua, kadang-kadang dalil tu sahih, dia heret dalil tu tempat lain, dia heret. Sebagai contoh, Nabi kata apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Cantiklah hadis hasan riwayat At-Tirmizi, cantik. Zikir paling baik la ilaha illallah. Duduk saja-saja sampai lampu merah tengah jalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tak hadis tu? Ada. Yang kalang kabutnya apa dia pula pergi ajak cara sebut. Macam ni nah. Dia ni duduk ada belah kiri tau. Ni rapelah-rapelah duduk ada kiri. Jadi bila sebut tu mau tekan belah kiri, la ilaha illallah. Syekh nak bawa kereta takkan nak pergi macam tu. Bawa kereta. Kaifiat. Hadis tak sebut tu semua. Hadis sebut afdalu zikri la ilaha illallah. Jadi tengah duduk sedia kain ke, duduk basuh mesin dalam washing machine ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas semayang ke, satu waktu asin ke, dah habis lipat baju semua, ada sikit masa ruang kan, daripada nak tengok apa Indonesia punya gambar tertentu hala tu, duduk saya saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kena cara tu. Dia duduk sarang tang sini, blok dia bang, blok la ilaha illallah, illallah, last sekali yang tu kita tolak. Lepas tu dia buat cara duduk. Kalau nak bagi zikir ni berkesan lagi, dia ada cara duduk dia.
Dia kalau nak bagi lagi masuk dalam lagi, dia jangan zikir siang, kena zikir malam. Nak bagi dalam lagi masuk, mau gelap, tutup, selepang, mau berkesan lebih lagi. Kesan dia sampai pada peringkat ni macam ketik batu pegang lagu ni, tukar jadi Samsung, tukar jadi handphone, tukar jadi dahsyat. Nak pergi dalam lagi tu, sampai peringkat lagu tu pegang orang botak dan naik rambut. Zikir tu boleh pergi macam tu. Nak dalam lagi, main nak ajak macam mana? Bagi nampak muka guru kita, Rabitah nama dia. Rabitah. Bayangkan muka guru kita, lepas tu tambat dia. Dia akan bagi syafaat kepada kita. Lepas tu lepas zikir kita pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Jangan lepas sekali pergi beruk dia laju sangat. Lepas pelan-pelan. Ini semua nama dia. Ada satu nama dia kepala otak dia. Dia ada satu nama. Tak sedap lah bunyi tu, tak sedap. Tapi pasal Nabi tak sebut benda tu. Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Awak nak zikir macam mana? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Awak berdiri ke, duduk ke, awak nak baring ke, awak punya pasal lah. Orang tua terbaring dengan sakit, dengan satu plastik bubuh tepi ni, duk belai kencing dia tu. Kita nak kata pakcik, Rabitah apa benda tu duk ada? Tak ada apa. Dia pegang biji tasbih, dia zikir lah subhanallah. Sambil zikir dia aduh lah subhanallah, aduh lah. Dia orang tua. Jalan dia pakcik. Nabi sebut macam tu. Nabi tak sebut apa-apa. Tak sebut apa-apa. Yang ni bukan kata orang buat kita kata dia salah. Cuma dia duk pergi bikin tu. Kenapa? Tak cukup lagi kan? Tak puas hati kan dengan Nabi Muhammad ni? Bukan tak puas hati. Sebenarnya dia kata benda ni Nabi ajak sahabat. Okey, tak apa, Nabi ajak sahabat. Macam mana kedudukan riwayat dia? Dia bukan kedudukan riwayat. Dia Nabi ajak sulit-sulitnya. Apa tu? Nabi ajak sulit-sulit. Nabi ajak Abu Bakar masa tu. Okeylah, sajalah nak tanya. Dah Nabi ajak sulit, macam mana tu gua hang boleh tahu dia sulit? Masa Nabi ajak, Nabi dengan Abu Bakar sulit, Umar pun tak ada. Sepatutnya nak tahu orang zaman tu lah paling dekat. Macam mana orang zaman tu tak tahu, Tok Guru hang boleh tahu? Ni tak sulit. Dah dia kata macam ni, Tok Guru saya ni jumpa Abu Bakar. Ini yang nama dia Maripet ni. Maripet. Jadi macam tu. Yang muktabar kita kata muktabar lah. Tapi yang tak tentu hala ni tak tentu hala. Tak tentu hala. Saya bagi baca satu buku nama Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Pakcik ada buku ni? Ada. Oh dululah. Sekarang dia simpan dia. Simpan buku ni. Buka buku ni, pergi pada bab Nisfu Sya'ban. Pergi pada bab Nisfu Sya'ban. Saya masih ingat lagi. Dalam bab Nisfu Sya'ban buku ni, dia cerita tentang Nisfu Sya'ban. Kemudian penulis buku tu, dia cerita apa yang tak benar tentang Nisfu Sya'ban. Apa yang tak benar. Tengok satu persatu. Saya rasa terjemahan Melayu pun ada. Buku ni dia ada hadis palsu, ada hadis yang tak ada asal usul pun ada. Tapi saya sekadar nak kata, bila sampai Nisfu Sya'ban tu, dia cerita dengan jujur penyelewengan yang berlaku, yang bukan Nabi maksud pun demikian, tapi orang telah buat lagu tu. Dia abang lah berkumpul. Tu nak sebut pun takut lah juga, pasal ini fatwa. Jadi ada perkara yang bukan muktabar pun. Benda tu tak tahu mengikut mana. Takkan kita nak pergi selit semata-mata kerana orang buat. Semata-mata kerana orang buat, kita buat. Maka tidak boleh begitu. Maka asal usul itu perlu dibelajar. Perlu belajar. Bagaimana datang zikir, macam mana dia diolah. Itu saya baca baru ni dengan kawan-kawan, bagaimana dalam budaya Melayu terkenal perkataan Raja Sehari. Hang ni aku tengok Raja 2 hari marah dia. Raja tak ada 2 hari, sehari.
Macam mana datang? Datang daripada budaya Hindu yang membuat pemujaan kepada dewa apa Sita seorang, apa dewa Allah, dewa apa tak tahu lah. Begitulah dewa dewa Sita seorang, lagi satu Rama dan Sita. Salah marah pula dewa lagi. Tapi lebih kurang lagu tu lah. Jadi apa jadi, ini tesis orang tentang adat orang Melayu. Itu pada hari orang India kahwin, itulah satu hari mereka dibenarkan menyerupai dewa mereka. Dia duduk, laki belah sini, perempuan belah sini. Lepas tu dua orang, seorang Tok Bomo, seorang Mak Andam, bukan Mak Andam, Tok Bidan, ia akan jaga. Lepas tu diletaklah kesukaan dua dewa ni. Jadi orang India, orang Hindu, agama Hindu, pada hari dia kahwin, itulah hari dia menyerupai dua dewa besar. Maka hari itulah dia dipanggil Raja Sehari. Itu asal usul Raja Sehari. Kita ni kalau ikut perlembagaan, tak boleh beraja di hati, bersultan di mata. Bersultan di mata, beraja di hati, tak boleh. Tapi satu hari ini boleh. Satu hari ini boleh. Mai mana? Mai daripada ajaran balik sana. Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis Ibnu Hibban, hadis sahih daripada Abdullah bin Umar. Jangan suka tiru orang. Orang Arab dulu kata, semoga Allah beri pada kamu Allah panjangkan umur kamu dan Allah beri anak laki-laki. Ar-rafa wal banin, dia kata semoga bahagia dan dapat anak laki-laki. Nabi dengar, Nabi tak suka. Nabi tukar, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu saja sunnah Nabi dalam kahwin. Bersanding ke gedebang-gedebung ni semua tak ada. Habis macam mana ada? Ni Sita ni lah. Sita ni punya pasal lah. Tak apalah Sita tu satu masalah duduk di dewa-dewa. Yang kita pergi jadi sehari ni pasal apa? Mereka jadi sehari, mereka ada agama mereka. Kita tak boleh pakai lagu tu. Kita pergi jumpa pengantin, satu macam punya salam. Kata seronok nampak hari ni. Dia kata takkan nak menangis kot. Kata betul lah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Selesai cara hidup kita Muslim. Muzik ke apa ni semua tak mau. Sakit kepala, migraine, tak mau. Panggil Wahabi Kenduri dia. Dia panggil Wahabi Kenduri dia. Oh, dia panggil Wahabi pula. Kacau. Panggil Wahabi pula. Dah Wahabi tak boleh masuk Negeri Sembilan. Panggil pula Wahabi kot. Tapi saya terus bagi tahu, kalau orang panggil kita Wahabi, kita tak pernah redha. Demi Allah, declare, saya bukan Wahabi. Saya bukan Wahabi. Saya tak ada mengena dengan Wahabi. Yang saya duk bercakap pasal kunut, yang kita duk bercakap pasal ini, pasal itu, semuanya dia punya based on sunnah, bukan Wahabi. Kalau based on Wahabi, bila yang kata Wahabi yang duk nisbah pada Syekh Muhammad, dia beranak 1115. Bermakna zaman dia tu umur hijrah Nabi dah 1115 tahun. Kalau kita sandang kepada dia Wahabi, sebelum tu apa agama ada? Takkan sebelum tu tak ada sunnah? Kita based on sunnah. Wahabi bukan Wahabi. Tak ada Wahabi semua. Kalau orang kata haramkan Wahabi, kita sign awal lagi, haram bang Wahabi. Apa Wahabi ni semua? Tak ada Wahabi. Yang ada Quran dan sunnah. Kalau awak nak bagi satu label buruk pada Quran dan sunnah, awak ada masalah. Bukan saya. Habis yang tak mau ni semua ni sampai bersanding semua tak mau. Kami tak mau pasal tak ada dalam sunnah Nabi. Nabi ajak doa Nabi tu cukup baik dah. Dan kita ada iman kita kepada Nabi. Macam mana nak pergi ikut orang lain? Allah hantar orang paling bagus dekat kita. Paling bagus Nabi Muhammad ni, paling bagus.
Tak ada orang lebih bagus. Kahwin ke apa? Nabi kahwin bukan sekali. Nabi kahwin sekali. Nabi kahwin lagi. Nabi kahwin lagi. Nabi kahwin lagi. Saya ingat Syekh masa dia mengajar, dia kata Nabi kahwin banyak ni pasal apa? Nak ajak kahwin tu macam mana. Pasal apa? Pasal sekali ajak tak masuk akal. Ajak lagi sekali bagi masuk akal, tak masuk juga. Nabi tunjuk daripada angkat nikah, pinang meminang, angkat nikah, nak bawa apa tak bawa apa, sampai kenduri kenara, sampai selesai kenduri. Bukan sekali Nabi amal benda tu, sampai 4 kali. Tak mana tak hapus hati lagi dengan cara Nabi urus kahwin ni. Nabi panggil satu band pancaragam, macam mana orang gila duduk situ, gedebung. Kita nak makan nasi pikuk ni, lemah perut, jenuh duk cari pengantin. Mana dia nak baca doa? Kita pesan ikhwan, kita pesan kawan-kawan buat kenduri pengantin, mau ikat dengan rantai. Jangan lari nak baca doa. Saya pengantin pergi duduk ada tang situ, saya pengantin pergi duduk. Satu macam yang saya jumpa baru ni pakcik, dia turun daripada tangga tu, menyelit tangga macam Helen duk menari pusing tu, tangga tu turun tangga, dia bawa ais. Dalam ais tu ada gambar depa lah, gambar ni 2 ekor ni bubuh dalam gambar tu. Jadi bila turun keliling tu, dia bubuh dengan lilin kan, dia bubuh keliling tu, dia bagi malap lampu. Jadi bayangkan ais tu punya sinar-sinar, lampu tu naik, nampak cantik lah. Sekali dia pegang martun, dia hempuk ais tu, boom, pecah ais tu, naik gambar dia. Itu macam main silap mata. Ambil susah nak minta kedarah kena yang apa. Kena tunggu martun pi pukul pula benda tu. Kita duk tunggu sikit punya lapang. Kena pi tengok benda tu Ustaz. Jalan lah. Lepas tu lah ni punya trend pula. Dah duduk dah, tak boleh makan lagi. Pasal nak pi makan tu nak duduk dengan pengantin kan. Kemudian cari pasal pi. Duduk pengantin, dia ada pula panggil lelaki tu bagi satu ucapan. Masa bagi ucapan tu, keluar gambar hak lelaki tu daripada kecil. Daripada merangkak boleh jalan berlari, curi dia pak dia, isap rokok, semua tunjuk. Lepas tu perempuan tu pula cerita, keluar pula gambar perempuan tu kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, tadika dapat sijil kan, mai sekolah rendah pakai tudung, pergi universiti buang tudung tu, semua tunjuk gambar apa. Lepas tu dua-dua tu naik atas pentas cerita saat-saat pertemuan awal. Kita dengan pinggan kosong, garpu duk ada duk pegang. Dia bagi camca, dia bagi garpu, dia bagi pinggan kosong. Ni duk kena dengar 2 ekor ni duk sembang. Dia kata saya pergi supermarket, lepas tu macam mana ke berjalan-jalan, sekali terpandang tu, pandang pertama bunyi pun begirah pertama apa. Sikit punya boya pertama kan. Jadi kita duk pegang garpu lagu tu. Bila nak makan ni? Sampai 2 ekor ni cerita habis semua, mai pula pak bentua. Cerita pula pengalaman anak dia bagi tahu pertama ada orang nak masuk Minang. Yang mama tu. Terkejut. Mama dengan penuh perasaan. Saya terkejut. Anak saya dah besar nak menikah. Terkejut sangat. Terkejut lah punya pasal lah, nasi tu buat mai lah dulu. Terkejut sangat. Pattern kahwin macam tu. Pattern. Tak apa ikhwan, pattern kahwin lagu tu. Kalau dia main pattern mayat lagu tu, tu nak kata macam mana? Kristian start dah. Kristian memang dia start dari awal kan, masuk pergi ziarah duk cerita hak lain semua lagu buat sedih, amin. Nak tanam pun lagu tu Kristian. Kat kita kalau dia melarat sampai macam tu, ni semua ikhwan tutup daripada awal bang. Nabi ajak buat apa? Buat kenduri. Nabi ajak doakan. Selesai, ada duit lebih sikit, beli hadiah bagi kat depa. Nampak duit pun tak ada, makan balik bang. Tu tak ada apalah. Satu doa cukup, selesai, habis.
Lebih sikit pergi belakang, tonyoh talam dia apakah, lebih kurang lap meja semua, tunjuk kita punya ta'awun, kita seronok dengan dia punya kenuri. Duk main ni dia pelan tak ada berkat, tapi entertainment lah. Dia bagi kita satu beg James Bond, ada besar ni, warna hitam, beg James Bond. Beg tu batu, bukan kata beg ni batu, buat beg. Saya ingat dia bagi nak supaya bawa buku pergi kuliah. Saya pun terima kasih lah. Dia kata bukan terima kasih, ni gambar. Buka beg tu, dia keluar satu batu. Batu tu macam album. Dia bukan main gambar sekeping, gambar tu dia selip masuk dalam batu. Kira tak boleh duk pergi cungkir, kita duk buat tangan macam kera ni kan, duk pergi cungkir gambar tu tak boleh, dia lekat dalam batu. Apa dia panggil Saya tanya ni berapa pula ni? Dia kata tak banyak Ustaz, dalam 600 lebih aja. 600 lebih. Kalau hang beli buku ni hang infak seorang satu pun bagus dah. Dia kata pengalaman kahwin. Kita duk selak batu tu selai-selai, tebal-tebal macam tu, 2 tangan. Saat ni gambar pergi sembunyi belakang pokok, dia tu buat cari tak jumpa. Pergi cari pokok-pokok yang dah kering, pergi duduk belakang pokok, kan? Saat ni apa? Adalah cara dia. Buat tangan tengok ke langit. Depa ni betul-betul masalah jiwa lah depa ni semua. Masalah jiwa. Ambil gambar elok-elok lah, duduk elok-elok. Tak lari, dia tu lari, dia ni hambat. Sekarang dia tu duduk dengan 2 kaki, dia ni bagi bunga. Apa menyusah orang ambil tak tu. Nak bagi bunga, bagilah. Lari, hambat. Pergi atas tak mana ke, ayam duk pancut macam tu. Seorang duk balik sana, gambar nampak tak nampak, balik ni nampak. Seorang tengok kamera, seorang tengok ke arah bulan. 650. Ambil gambar elok-elok lagu ni pun tak sampai RM30. 650. Pergi simpan gambar dalam batu. Tu dia punya berat kita nak angkat. Ingat dia nak bagi BO balik. Suruh tengok je. Suruh tengok je. Semua gambar ada dalam tu. Berapa gambar? 37 ke 38 keping. Tu dia punya tebal batu. Nak kata apa? Tak kata apa. Masa bila nak baca doa, dah seorang lari sana, seorang lari sini, bila nak baca doa? Tak nak baca doa, nanti pelengkuk macam tu lah hidup. Hati-hati ikhwan, hati-hati. Nah, wallahu alam. Jadi tak tahu lah muktabar tak muktabar, saya tak tahu. Tu pula. Ada hadis Nabi kita amal, tak ada hadis Nabi kita jauhi. Allah rahmati kita. Hayakumullah. Barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.